Setelah tersebarnya fitnah itu, dah sebar ni tuan-tuan, dah tersebar. Lepas itu bila nak kena saman, oh kami minta maaf. Oh tak sengaja, kami minta maaf. Sorry lah ya, sorry, kami minta maaf. Ini contoh saya nak bawa hari ni bila dikatakan Idris Jusuf telah pun meletak jawatan sebagai pengurusi Felda. Kan? Dia kata telah meletak jawatan sebagai pengurusi Felda. So selepas baik saya dikatakan meletak jawatan, tiba-tiba tersebar satu poster mengatakan bahawa Teresa Kok dilantik menjadi pengurusi Felda. Saya tengok poster tu pun saya dah tahu palsu. Tetapi yang menyebarkan poster ni tuan-tuan, siapa tuan-tuan? Dia menggunakan nama Ustaz Khalil Yahya. Saya tahu orang PAH ni. Dia nama Ustaz Khalil Yahya. Dia kata apa? Di kawasan Dun Kubu Gajah tempat saya ada Felda hijau. Ramai sahabat dan kawan saya anak jati Felda tinggal di situ. Ada juga tinggal di luar kawasan. Hari ini dimaklumkan pengurusi Felda telah ditukar ke YB Teresa Kok mengganti Tan Sri Idris Jusuf. Selamat berhikmat. Dia nak main sentimen lah sebab dia ni Cina dan sebagainya kan. Dia tunjuk pula ada surat. Tengok tu. Tiba-tiba tak sampai satu hari, Felda pun mengeluarkan kenyataan. Tiada sebarang pengumuman rasmi berkenaan pelantikan pengurusi Felda yang baharu sehingga 22 Jun. Sebaran poster adalah tidak berkaitan. Nah, kalau kita pergi ke Ustaz Khalil Yahya ni, kita pergi kepada website dia. Ni saya nak tahu Ustaz Khalil Yahya. Okey, kalau kita pergi ke page dia, dia tulis apa kat sini tuan-tuan? Okey, permohonan maaf secara terbuka. Kan? Permohonan maaf secara terbuka. Posting tadi bukanlah dari pihak Wabi Adum tapi admin yang mengelola. Tiba-tiba dandan admin tuan-tuan. Kan? Tiba-tiba dandan admin yang mengelola. Itu saya kata fitnah dulu kan. Fitnah dulu. Lepas tu dah terciduk dekat situ, baru kata minta maaf. So itu saya kata dia tak ada tabayun tuan-tuan. Dia apa dia buat? Dia tibai dulu. Sebab itu saya kata saya nganjing dia tadi. Saya buat satu poster lah. Ada orang buat poster. Lepas tu poster tu saya share kat dalam Facebook saya. Ni poster dia. Poster pengurusi Felda yang baru. Tahniah Tuan Vin Diesel pengurusi Felda. Kan? Tahniah Tuan Vin Diesel pengurusi Felda. Jaja je saya nak nganjing dia orang kan. Dia tak ada tabayun lah. Tibayun dulu. Dia tibai dulu. Ni. Dia tak kata benda tu, dia tibai tu. Dia berhati-hati dengan perkataan dia. Tapi dia tak tunggu tuan-tuan. Dia tak tunggu benda tu habis. Dia tak tunggu benda tu selesai. Dia tak tunggu pun. Sebaliknya, dia terus letak. Dia kata, terima kasih, tahniah. Selamat berhikmat. Dia nak bagi, dia tak berani nak tibai awal. Awal tu dia tak berani nak tibai. Tapi dia share dulu. Konon nak timbulkan sentimen. Kalau betul baru dia tibai. Kan? Itu dia. Dan Muhyiddin Yassin sendiri berkata pada hari ini. Muhyiddin berkata, PRN akan datang bukan tentang isu 3R. Pengurusi PN Muhyiddin Yassin menepis kebimbangan gabungan itu menggunakan isu berkaitan agama, raja dan kaum, religion, royalty and race ketika kempen. Bercakap dalam sidang media, mempengerusi mesyuarat PN, Muhyiddin berkata mereka akan mengangkat isu berkaitan rakyat yang didakwa diabaikan kerajaan pada masa ini. Ia bukan berkaitan agama, kaum, kita layan semua rakyat Malaysia secara saksama katanya. Now isu dia tak sampai pun PRN tuan-tuan. Ucapan-ucapan dalam perasmian mereka pun kita nampak mereka dah mula main sentimen-sentimen yang sedemikian. Dah mula nampak sentimen-sentimen tu walaupun kurang dah ada. Dan saya nak kalau tuan-tuan nampak sentimen-sentimen itu mula keluar, terus share, terus report, terus share. Report dia orang. Make sure dia orang diambil tindakan dan sebagainya. Itu yang kita nak. Baik, itu habis kat situ Akhir sekali saya nak bawa tentang Mujahid Ustaz Mujahid Surawa. PAS gagal batal saman Mujahid berhubung dakwaan sokong LGBT. Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan PAS untuk membatalkan saman fitnah oleh Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa terhadap parti itu berhubung dakwaan naib Presiden Amanah berkenaan menyokong budaya songsang LGBT. Peguam Dr. Azmin Zakaria mewakili Mujahid berkata, Hakim Datuk Ahmad Syarif Muhammad Saleh yang membuat keputusan pada Rabu lalu memerintahkan parti berkenaan membayar kos 3,000 kepada Mujahid. Mahkamah menetapkan pembicaraan kes saman itu pada 24 sehingga 26 November 2025, 2 tahun lagi katanya.
Peguam Muhammad Faiz Cik Abu mewakili PAS pula berkata, mahkamah menolak permohonan parti itu setelah berpendirian terdapat isu yang perlu dibicarakan dalam kes tersebut, antaranya sama ada akaun Facebook itu milik PAS atau tidak. Ini dalam Facebook PAS untuk kes hidup. Pada 15 Februari lepas, PAS yang diwakili Setiausaha Agungnya Taqiyuddin memfailkan permohonan membatalkan saman atas alasan Mujahid selaku plaintiff gagal mendedahkan apa-apa kuasa tindakan yang munasabah terhadap parti berkenaan. Mujahid memfailkan saman itu pada 15 Disember, mendakwa 16 Oktober tahun yang sama PAS selaku defendant dengan niat jahat telah menjatuhkan maruah, mengaibkan dan memfitnahnya dengan membuat satu atau menerbitkan kenyataan fitnah di ruangan status akaun Facebook parti itu. Sehubungan itu, beliau memohon satu perintah supaya PAS menarik balik serta memadam kenyataan fitnah dan gambar plaintiff itu dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman, selain memohon ganti rugi am, teladan dan teruk. Menerusi penyataan pembelaan, PAS mendakwa penyataan tuntutan plaintiff adalah cacat dan tidak sah kerana plaintiff gagal menamakan pelaku kesalahan yang mempunyai kawalan serta melakukan penerbitan bagi artikel berkenaan. So, ini boleh jadi landmark case juga, di mana yang menyebarkan fitnah kepada Mujahid ni adalah Facebook ataupun page parti PAS Malaysia. Okey. Cuma PAS argue, dia kata patutnya dia saman admin yang apa orang kata yang keluarkan kenyataan itu. Dia kena saman lah. Dia kena keluar kenyataan itu. Dia saman lah admin itu ataupun orang itu. Bukannya saman PAS, dia kata. Sebab dia kata PAS ni, ialah dia tak boleh buktikan bahawa itu ada berkaitan dengan PAS. Dia kata dakwaan demikian. Namun mahkamah telah menolak dakwaan tersebut. Sepatutnya tuan-tuan, kalau PAS ni saya nak cerita, parti Islam, so-called Islam, malu aku nak sebut parti dia ni parti Islam. PAS lah, saya tak nak sebut dia parti Islam, saya nak sebut parti PAS. PAS ni tuan-tuan, kalau dia orang yang berintegriti, orang yang memahami hukum, orang yang memahami orang kata apa, akhlak dan faham hukum Islam, dibuat mudah je. Kami PAS tidak ada kena-mengena dengan statement itu, dan kami PAS dengan ini mengatakan bahawa Mujahid sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan LGBT. Itu dakwaan dibuat oleh orang yang kami tak kenali. Mujahid tak ada kena-mengena dengan LGBT. Sepatutnya dibuat macam tu. Tapi adakah PAS buat, tuan-tuan? Dia tak buat. Bila dia tak buat, mengindikasikan apa? Antaranya, betul lah PAS menuduh Mujahid LGBT. PAS mempertahankan hujah dia Mujahid LGBT. Tak, selama ini itu hujah PAS. Itu yang PAS duk apa orang kata war-warkan dalam ceramah-ceramah mereka. Mujahid LGBT, Mujahid memperjuangkan LGBT, Mujahid mempertahankan LGBT. Itu yang duk perjuangkan. Itu yang Dr. Mujahid ni duk debat dengan Caprice hari tu. Isu ni lah. Dan Caprice tu termakan fitnah yang dibuat oleh PAS. Saya tak salahkan Caprice 100%. Budak ni budak yang ikhlas nak belajar tentang Islam, tentang agama. Tetapi dia telah terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh PAS itu. Saya bukan kata dia orang PAS. Cuma dia terpengaruh dengan hujah itu. Faham maksud saya? Jadi daripada situ kita nampak bagaimana PAS tu sendiri dah jauh menyimpang, tuan-tuan. Terlalu jauh menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Saya tak nak kata PAS tu sesat lah. Itu jauh sekali. Bukan saya, tugas saya nak menghukum. Tetapi bila dia kata dia membawa Islam, ini bukan Islam yang saya belajar. Ini bukan Islam yang saya fahami. Ini bukan Islam yang diajarkan kepada saya. Sekurang-kurangnya saya lah, saya tak tahu tuan-tuan kan. Ini adalah Islam, bukanlah Islam yang diajarkan kepada saya, bukanlah Islam yang saya belajar, bukan Islam yang saya fahami. Islam yang saya fahami bukan ini, tuan-tuan. Bukan apa yang dibawa oleh PAS. Itu yang dibawa oleh PAS itu pegangan anutan penganut PAS, bukannya ajaran Islam yang sebenar. Jadi kita tengok nantilah berkenaan dengan apa orang kata tentang peristiwa ini, insya-Allah kita tengok sama ada yalah dia akan dibawa di mahkamah. Dan menarik nanti kalau kita tengok, sebab sekarang ini disaman adalah parti politik. Ada kes di mana disaman adalah sebuah NGO dan orang tu menang. Ada kes. Yang NGO menyaman belum lagi, tapi disaman itu ada. Jadi menariklah kita tengok nanti, insya-Allah 2025, lama lagi lah. Sebab tu saya kata kes defamation ni bukan satu tempoh masa yang sekejap lah. Dia ambil masa yang lama juga, apa orang kata, untuk tempoh masa untuk